Seterusnya saya sambung kepada define kafalah. Perjanjian antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan di mana penjamin menerima kewajipan untuk melunaskan hutang atau memberi pampasan sekiranya orang yang berhutang atau berjanji untuk melakukan kerja tersebut gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Penjamin diminta menandatangani surat perjanjian sebagai bukti kesanggupan. Kafalah menggabungkan tanggungjawab antara orang yang menjamin dengan orang yang berhutang. Islam menggalakkan supaya saling tanggung-menanggung antara satu sama lain. Hutang yang dijamin itu hendaklah sah dan wajib dibayar. Seterusnya, types of kafalah. Yang pertama, kafalah bil-naf, jaminan ke atas diri. Seperti seorang pelanggan yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik atau ketokohan seorang pembesar masyarakat atau juga jaminan menghadirkan diri ke atas orang yang tertuduh di mahkamah. Yang kedua, kafalah bil-mal, jaminan untuk mengembalikan aset kepada pemiliknya, terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kafalah bil-dain, jaminan pembayaran kewajipan pinjaman pihak lain, kewajipan membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Yang kedua, jaminan pembayaran untuk item atau jaminan penghantaran dalam transaksi. Yang ketiga, kafalah bil-darar, jaminan bahawa aset bebas dari sebarang bebanan khusus untuk transaksi yang melibatkan pemindahan hak milik dan memastikan bahawa aset itu bebas dari sebarang bebanan. Yang seterusnya adalah flow of kafalah. Kafil adalah garantor, iaitu orang yang menjamin. Seterusnya ialah ma'ful lahu atau disebut juga dengan madmun lah, iaitu orang yang berpiutang atau orang yang memberi hutang. Seterusnya adalah ma'ful anhu atau disebut juga dengan ma'mun anhu, ialah orang yang berhutang. Ma'ful bih atau ma'mun bih adalah hutang, orang atau barang. Contoh, Ali nak buat loan kereta tapi perlukan penjamin garantor. Kalau Ali nak loan dia lulus, Ali kena cari garantor. Ayah Ali bersetuju untuk menjadi garantor kepada Ali. Sekiranya Ali tidak membayar hutang kereta tersebut, maka ayah Ali yang akan bertanggungjawab untuk membayar loan kereta Ali. Seterusnya, condition of valid kafalah. Ada 5. Yang pertama, garantor, iaitu dipanggil sebagai kafil. Seseorang yang dipanggil sebagai penjamin, seseorang yang bersetuju untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawab orang lain. Yang kedua, creditor, ma'ful lahu, pihak yang menerima jaminan. Ketiga, ma'ful anhu, orang yang berhutang atau dijamin. Ma'ful bih, tuntutan itu sendiri sama ada berkaitan dengan orang atau harta benda. Yang kelima adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Ia menunjukkan persetujuan dan persepakatan dua pihak yang berkontrak. Seterusnya, modern application. Terdapat 2. Yang pertama, institusi kewangan bertindak sebagai penjamin, di mana jaminan itu adalah untuk pelanggannya kepada pihak ketiga. Yang kedua, agensi insurans, iaitu etika takaful insurans. Yang ini adalah contoh kontrak kafalah yang menggunakan konsep kafalah, iaitu bank HSBC Amanah dan juga OCBC Islamic Banking.
Yang seterusnya adalah define hiwalah. Al-hiwalah dari segi bahasa ialah bergerak. Menurut istilah mazhab Hanafi, menentukannya sebagai memindahkan tuntutan daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan orang yang sanggup mengambil tanggungan. Pemberi pinjaman menerima hak penjagaan barangan berharga, berjanji untuk menyimpannya di tempat yang selamat dan mengembalikannya kepada peminjam pada akhir tempoh kontrak. Pemberi pinjaman akan menggantikan barang yang dicuri atau rosak kepada peminjam jika mereka gagal menyimpan persetujuan kerana kecuaian mereka sendiri. Seterusnya, type of hiwalah. Type of hiwalah ada dua. Yang first adalah hiwalah al-dain, pemindahan hutang dari kewajipan orang kepada kewajipan orang lain. Penggantian penghutang dengan penghutang lain. Contohnya, Ali ingin meminjam RM20 daripada Abu, tetapi Abu hanya ada RM10 sahaja. Abu meminjam RM10 daripada Amin untuk memberi duit itu kepada Ali. Jadi, Ali berhutang dengan Abu berhutang dengan Amin. Yang kedua, hiwalah al-haq, pemindahan hak atau hak untuk menuntut dari satu orang ke orang lain. Penggantian pemihutang dengan pemihutang lain. Contoh dia adalah Siti berhutang dengan Mina RM20. Siti hanya ada RM10 sahaja. Jadi Siti meminjam RM10 lagi daripada Ani untuk membayar hutangnya kepada Mina. Seterusnya, flow of al-hiwalah. Ini adalah aliran hiwalah dan saya akan bagi satu contoh. Ali adalah muhalla, dipindahkan haknya. Baka adalah muhil, memindahkan hak. Umar adalah muhal alaihi, iaitu menanggung hak. Jadi Ali mempunyai sejumlah hutang kepada Baka, sedangkan Baka mempunyai sejumlah hutang pula kepada Umar dengan kadar hutang yang sama oleh Ali kepada Baka. Oleh kerana Baka tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka Baka berunding dengan Ali supaya hutangnya itu diminta saja kepada Umar. Dalam hal ini, maka Umarlah yang akan berhubungan secara langsung dengan Ali. Maka dengan itu, Baka dianggap terlepas dari tanggungjawabnya. Seterusnya, condition of valid hiwalah. Terdapat 5 juga. Yang pertama, muhil, seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Kedua, muhal, seseorang pemihutang yang harta atau hutangnya dipindahkan untuk dibayar oleh orang lain dari penghutang atau penerima pindahannya. Yang ketiga, muhal alaihi, seseorang yang menerima hiwalah kepada dirinya atau pembayar. Yang keempat, muhal bih, perkara yang dipindahkan oleh hiwalah. Yang kelima adalah sirah, ijab dan kabul. Seterusnya, modern application. Suftajah, bills of exchange. Dengan aplikasi ini membolehkan penghutang membuat pembayaran di tempat lain melalui ejennya atau orang kedua. Contohnya, seseorang memberikan sebahagian hartanya kepada peniaga untuk membayar kepada orang lain di negara lain. Pengirim mendapat keuntungan dengan menginsurans dirinya terhadap risiko pemindahan harta itu sendiri. Seterusnya adalah others banking product and facilities. Dekat sini ada bankers check, demand draft, telegraphic transfer, mail transfer dengan standing instruction.